Tapi dah ada dah. Dia tak ada live dah, tak edit. Maksudnya dah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat malam. Rakan-rakan di luar sana. Apa khabar semua? Malam ini kita akan berkongsi pandangan dan juga meninjau perkembangan terbaru mengenai cadangan ataupun cakap-cakap untuk membuat peristiaran darurat di Malaysia. Dan saya ingat cakap-cakap mengenai darurat telah pun timbul dalam tempoh 24 jam yang lepas. Antaranya disebut oleh seorang bekas hakim, seorang bekas ketua hakim negara yang agak pandangannya kita kata kanan lah, right wing pensioner ini, seolah-olah memberikan alasan dan justifikasi kepada punya keharusan darurat itu dilaksanakan. Tetapi saya ada sebut dengan seorang rakan media pagi tadi mengatakan bahawa tidak perlu, dan mengingat keadaan semasa tidak perlu, walaupun ramai yang beranggapan COVID itu memberikan alasan. Tetapi saya rasa kalau kita sudah berjaya menangani COVID dalam tempoh 6 bulan yang lepas tanpa darurat, ya, tanpa peristiwa darurat, mengapa kali ini tiba-tiba setelah kita melonggarkan peraturan, umpamanya larangan rentas negeri sebagainya, mengapa sekarang dikenakan darurat? Jadi agak tidak kena. Dan sebab itulah ramai yang berfikir bahawa ada benda lain yang menjadi agenda dalam cakap-cakap mengenai darurat ini. Dan apapun nampaknya kemungkinan itu semakin kuat apabila tengah hari tadi laporan mengenai mesyuarat khas kabinet yang disertai oleh beberapa orang pegawai kanan kerajaan seperti Peguam Negara, Panglima Angkatan Tentera dan Ketua Polis Negara, yang dikatakan memberikan syur dan lampu hijau kepada kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin ini untuk peristiaran darurat. Dan kemudian laporan media juga menyebut bahawa beliau ke Kuantan untuk menghadap ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Yang Tuan Agong untuk membincangkan dan menyembahkan syur daripada kabinet itu. Tetapi terbaru kita difahamkan bahawa tidak ada pengumuman langsung oleh Perdana Menteri. Jadi kita nampak cadangan itu mungkin mendapat ataupun tidak mendapat persetujuan terus daripada pihak istana. Dan ada berita yang menyebut bahawa Yang Tuan Agong mungkin membincangkan perkara itu dengan raja-raja yang lain, dan saya fikir ini satu perkara benar tidak kita tidak tahu. Tetapi daripada segi struktur perlembagaan negara kita ini, ya, Yang Tuan Agong walaupun tidak diberikan ataupun tidak diwajibkan untuk berunding dengan raja-raja yang lain, tetapi kita harus akur bahawa Yang Tuan Agong dilantik oleh Majlis Raja-Raja. Dan kalau kita perhatikan dalam peruntukan perlembagaan ini, Yang Tuan Agong boleh dipecat oleh Majlis Raja-Raja, ya. Yang Tuan Agong boleh dipecat oleh Majlis Raja-Raja dan hanya perlu satu majoriti saja. Kalau lima daripada 9 raja yang ada bersetuju bahawa Yang Tuan Agong perlu dipecat, maka pemecatan boleh dilakukan. Dan setakat ini kita telah pun menyaksikan letak jawatan oleh Yang Tuan Agong. Kematian atau kemangkatan sewaktu berkhidmat memang sudah beberapa kali. Jadi saya fikir ini menarik, dan mungkin isu yang seperti ini, yang sepenting inilah akan menjadi suatu perkara yang mau tidak mau akan dibawa oleh ke bawah duli tuanku kepada raja-raja yang lain. Itu
di peringkat istana, dan saya fikir ini tidak harus kita ketepikan dalam kita membincangkan senario politik yang ada, oleh kerana satu lagi perkara ialah bahawa kuasa mengisytihar darurat ini adalah kuasa Yang Bertuan Agong. Jadi soal apakah Yang Bertuan Agong boleh bertindak sendiri atau dengan nasihat kerajaan, itu adalah satu perkara yang telah menjadi perdebatan lama. Ya. Ada yang mengatakan Agong boleh bertindak sendiri, ada yang mengatakan Agong mesti bertindak mengikut nasihat dan sebagainya. Tetapi saya berpendapat bahawa kita tidak mengambil pendekatan yang sedemikian rigid. Ya. Apa yang penting ialah bahawa darurat itu tidak mengancam ataupun mematikan demokrasi. Ya. Jadi itu yang penting bagi saya. Jadi sama ada Agong bertindak sendiri ataupun dengan nasihat, itu soal bagi saya. Soal yang kedua, soalnya ialah the end result ataupun kesan, the net impact of peristiwa darurat yang memang far reaching, yang memang sangat penting ataupun sangat mendalam kepada struktur perlembagaan. Jadi saya telah pun melihat perlembagaan ini sendiri dan juga beberapa pandangan yang dikemukakan dalam media. Antara soalan yang ditanyakan ialah apakah darurat ini? Darurat ini macam-macam, sebab ada yang bertanya ini darurat COVID, darurat kesihatan, darurat ekonomi, darurat politik. Itu nama saja, tetapi dari segi perlembagaan satu saja darurat saja dengan kesan-kesan yang tertentu. Ya. Jadi sama ada dia bersifat politik, COVID ke, ekonomi ke, itu tidak penting. Ya. Apa yang penting dari segi undang-undang ialah dia mengancam keberadaan dan ketenteraman persekutuan, ya. Dan Yang Bertuan Agong berpuas hati bahawa ancaman itu bukan sahaja wujud tetapi akan datang. Jadi tak semestinya wujud, mungkin dia tak wujud. Jadi sebab itulah menjadi suatu isu yang besar, ya, daripada segi sarjana perlembagaan tentang batasan dan juga ruang lingkup kuasa mengisytihar darurat, sebab kesannya terlalu besar. Ya. Mereka semua menerima penting ataupun keperluan adanya kuasa darurat, tapi soal yang menjadi isu ataupun perbahasan ialah setakat mana kuasa itu harus diberikan, berapa lama dan sebagainya, sebab kita membimbang kesan-kesan itu akan menyebabkan demokrasi tertekan, rakyat ditindas dan sebagainya. Ya, itu satu isu dan memang nampaknya mahkamah pun tidak mahu terlibat dalam soal itu. Jadi apa sahaja yang diputuskan oleh Yang Bertuan Agong, ya, adalah ataupun akan diterima bulat-bulat on the surface, ya, on face value oleh mahkamah. Jadi jangan pergi ke mahkamah untuk mencabar kesahihan, kewajaran darurat itu sendiri. Tetapi hal-hal lain ada ruang untuk mencabar, dan ini saya kata terpulang kepada kepandaian dan para peguam dan kebijaksanaan hakim untuk menangani isu dan persoalan yang dikemukakan. Satu lagi perkara yang dibangkitkan atau ditanyakan ialah soal darurat dan perlembagaan. Ya. Apakah darurat ini menggantung perlembagaan? Ini bergantung pada bagaimana kita melihat. Ya. Ada yang mengatakan begitu, ya. Mengatakan bahawa darurat ini mempunyai kesan untuk menggantung perlembagaan. Saya rasa kita boleh jawab ya atau tidak, bergantung kepada sudut mana kita lihat. Secara teknikalnya, secara spesifik tidak, sebab yang pertama saya harus sebutkan bahawa peruntukan 150 dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia itu yang membenarkan perlembagaan darurat. Jadi saya fikir dari itu sudah jelas. Kalau kita nak jawab, dia tidak menggantung, sebab darurat itu diizinkan oleh perlembagaan, ya, dengan syarat, dengan kesan, dengan kerangka yang tertentu. Jadi perlembagaan masih ada, ya. Tinggal lagi perlembagaan mengizinkan peruntukan dan sekatan perlembagaan dilanggar. Itu isu dia. Jadi orang melihat bahawa apabila itu berlaku, maka perlembagaan digantung. Jadi itu sebab saya katakan tadi, bergantung kepada bagaimana kita melihat ataupun kita membincangkan apa yang dipanggil sebagai digantung ataupun dilanggar itu. Ya. Kemudian juga soal parlimen.
Ada yang bertanya, betulkah Parlimen digantung? Tidak juga, sebab Parlimen masih wujud. Bukan saja Parlimen, raja-raja masih hidup, yang Tuan Agong masih wujud, kerajaan masih ada, Parlimen masih ada, mahkamah masih ada, Perkhidmatan Awam masih ada, persekutuan negeri-negeri masih ada. Tinggal lagi apa yang menjadi kebimbangan ialah apabila ada darurat, ini semua boleh dilanggar. Sebagai contohnya, dalam keadaan biasa, kerajaan tidak boleh buat undang-undang. Ya. Tetapi apabila ada darurat, kerajaan atas nama yang Tuan Agong boleh buat undang-undang. Melanggar perlembagaan kecuali soal agama, soal adat istiadat Melayu dan kedudukan anak negeri Sabah dan Sarawak. Jadi perkara ini antara yang disebut secara jelas oleh perlembagaan tidak boleh dilanggar. Artinya dalam keadaan darurat pun Parlimen tidak boleh buat undang-undang dalam soal ini. Sebab itu saya katakan tadi tidak betul secara teknikal untuk mengatakan bahawa darurat itu boleh menggantung perlembagaan, sebab perlembagaan masih ada, ya. Cuma darurat itu terlaksana atau dilaksanakan mengikut kerangka dan ruang prosedur yang ditetapkan oleh perlembagaan. Parlimen. Sebenarnya Parlimen, kalau kita lihat perlembagaan pun, sebab ada yang mengatakan, bertanya betul ke digantung dan sebagainya. Sebab saya juga dalam soal ini bergantung kita melihat bagaimana kita melihat isu tergantung ataupun digantung itu. Sebab kalau kita lihat perkara 455 Perlembagaan Persekutuan, ya, yang Tuan Agong boleh memanggil, memprorok dan membubarkan Parlimen. Ini boleh ini umum saja tanpa darurat pun. Artinya yang Tuan Agong boleh menggantung perbahasan di Parlimen dalam keadaan biasa. Jadi tidak semestinya darurat, ya. Cuma apa yang menjadi barangkali satu perkara yang barangkali agak luar biasa ialah bahawa apabila kerajaan boleh buat undang-undang tanpa ke Parlimen, itu memang benar. Itu memang benar. Dan ini yang orang melihat sebagai kesan darurat ini menggantung perlembagaan, ya. Apa yang berlaku ialah darurat itu dibenarkan, diberikan peruntukan tertentu, dan kerajaan dibolehkan buat perkara yang pada keadaan biasa tak boleh buat. Memang sesuai dengan tafsiran atau makna biasa yang kita faham, apa yang sebagai darurat itu, emergency itu, ya. Jadi itulah antara perkara yang menjadi persoalan. Jadi ini menyebabkan ramai yang tertanya-tanya, dan saya fikir kita harus juga mengambil maklum bahawa beberapa negara dunia termasuk United Kingdom telah pun mengisytiharkan darurat. Cuma bezanya di situ ialah kita tidak harus dengan itu mengatakan bahawa okey buat Indonesia, sebab masing-masing negara itu ada cara dan juga batasan masing-masing. Jadi kita jangan cakap UK, Britain boleh buat darurat, kenapa Malaysia tak boleh, kan? Dan di sana dia punya safeguard ataupun kawalan itu ketat berbanding dengan di Malaysia. Jadi ini yang saya fikir kita harus ingat sebelum kita mengatakan tak ada apa-apa darurat ni. Sebab saya ada baca komen ulasan dari jangan takut rakyat, jangan takut. Saya fikir ini satu perkara yang tidak begitu tepatlah. Seorang profesor dikatakan mengatakan rakyat jangan bimbang, ya, darurat tak ada apa-apa. Ini saya fikir satu perkara yang tidak harus keluar daripada mulut seorang profesor lah, kan. Sebab kesan perundangan ini cukup penting, cukup jauh dan teruk, ya. Jadi kita tak boleh mengizinkan satu perkara yang boleh digunakan untuk menyekat kita. Ini isunya. Jadi saya agak berasa pelik lah melihat ada kalangan akademik kita yang berpendapat tak ada apa-apa ataupun relax saja. Sebab saya fikir ini satu benda yang perlu ditentang, perlu ditolak dan perlu dilihat secara kritikal. Dan saya rasa saya mengalu-alukan kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Ketua Pembangkang di Parlimen, yang membuat kenyataan mengecam pentadbiran Muhyiddin Yassin kerana cuba untuk mengenakan ataupun memohon periscahan darurat.
Dan kita harapkanlah untuk setakat ini, kita harapkan supaya Wadudi Yang Agung dan juga Raja-Raja Melayu yang lain kalau tak tarik handbrake pun saya rasa menangguhkanlah, seperti juga dakwaan ataupun majoriti yang dimiliki oleh Datuk Seri Anwar yang sampai sekarang tidak diputuskan dan ditangguhkan. Saya dah sebut tadi, saya kata masalah politik yang dikatakan itu sebenarnya timbul kerana kita tak ikut SOP. SOP apa? SOP maksudnya kalau ada dakwaan bahawa seorang ahli parlimen dapat sokongan yang cukup untuk bentuk kerajaan baru, maka itu harus diperiksa, harus dilihat dan diputuskan. Dan kalau benar, maka sitting Prime Minister, Perdana Menteri yang ada harus atau mesti meletak jawatan. Ini saya ingat dah masuk hampir 2 minggu barangkali, ya. Dan masih lagi tak diputus. Jadi SOP ataupun masalah sekarang ni timbul kerana SOP yang asal yang disebut oleh perlembagaan sini tak diikut, ya. Ini masalah saya kata yang berlaku. Sebab tu saya katakan pelantikan Perdana Menteri tidak harus dilengah-lengahkan, kan. Dan kadang-kadang timbul soalan, apakah Muhyiddin Yassin diberikan ataupun melalui jalan yang sama? Sebab apa yang kita lihat dalam Sheraton Move itu, bila dilantik Perdana Menteri boleh katakan terus-menerus begitu saja, kan? Jadi kita tak tahu waktu itu asam ada beliau tu ada cukup majoriti atau tidak. Cuma hari ini saja kononnya kabinet menyedari bahawa 113 tersebut, tapi saya tak pasti itu kenyataan kabinet ataupun daripada media, tapi dilaporkan dalam media 113 itu suatu majoriti yang bagai telur di ujung tanduk, yang betul lah, ya. Jadi apa yang berlaku sekarang ini timbul oleh kerana ada perkara lain yang tak dilakukan, ya. Dan saya fikir dalam soal inilah kita harus menimbang ataupun meneliti soal darurat, dan sebab itu tak boleh kita melihat darurat ini dalam konteks yang asing ataupun berasingan daripada kemelut politik yang telah pun kita saksikan sejak daripada Februari yang lalu bila berlaku Sheraton Move itu. Tentang COVID-19 pula, saya agak tertarik dengan apa yang disebut oleh bekas seorang pegawai kanan Kementerian Kesihatan, Datuk Dr. Luqman Hakim, tak silap saya, yang mempertikaikan langkah Kementerian Kesihatan. Saya ingat ini satu perkara yang menarik juga lah, oleh kerana perkara seperti ini ataupun cara menguruskan wabak ini, jika tidak diuruskan dengan baik, maka timbul pelbagai masalah, ya. Dan beliau disebut sebagai mensifatkan ataupun menyifatkan apa yang berlaku ialah kepimpinan yang celaru dan rakyat yang keliru, ya. Dengan soal red zone, cluster dan sebagainya itu dikritik oleh seorang bekas pegawai kanan Kementerian Kesihatan yang kebetulan pakar daripada segi public disease ini ataupun penyakit wabak umum ini. Jadi kelihatannya kalau kita nak mengambil COVID-19 sebagai alasan untuk mengenakan ataupun untuk mengisytiharkan darurat pun tak kena, sebab nampaknya ada cara yang tak betul, dan ini soal kerajaan, ya. Bukan soal Ketua Pengarah Kesihatan tu, bukan soal Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, bukan. Sebab kita tak boleh menyalahkan beliau, sebab yang bertanggungjawab akhirnya dalam soal ini ialah kerajaan yang memerintah. Dalam konteks ini ialah Menteri Kesihatan, ya. Kabinet Muhyiddin Yassin, ya. Jadi kita lihat bahawa dalam soal COVID ini pun kita nampak tidak ada suatu alasan yang jelas untuk kita mengisytiharkan darurat. Dan saya fikir inilah antara perkara hujah-hujah yang harus dikembangkan, dikutip oleh mereka yang kritikal tentang perlunya darurat ini. Dan sebagai imbasan ringkas, negara kita dalam tempoh 60 tahun ini telah pun melalui beberapa peristiwa darurat. Bermula dengan yang pertama di zaman British, ya, tahun 1948 hingga 1960 sewaktu pemberontakan komunis. Kemudian untuk menangani konfrontasi Soekarno tahun 1964.
Kemudian tahun 1969 rusuhan kaum 13 Mei. Kemudian sebelum itu di Sarawak, ya, krisis politik di Sarawak tahun 68, Stephen Galong Lingkan juga berakhir dengan darurat di Sarawak. Kemudian di Kelantan tahun 1977, krisis politik di Kelantan apabila PAS akhirnya terajang keluar daripada Barisan Nasional tahun awal 1978, ya. Jadi kalau kita lihat kebanyakan perkara ataupun perizinan darurat itu tidak terpisah daripada masalah politik, dan ini yang menyebabkan perkara itu dibawa ke mahkamah dan mencabar legitimasi setakat mana sahnya darurat yang diisytiharkan oleh Yang Bertuan Agong, ya. Jadi ini antara perkara isu yang telah pun dikemukakan, walaupun seperti yang saya katakan tadi, mahkamah mengambil pendirian tidak mau terlibat dan mengatakan satisfaction of the Yang Bertuan Agong tidak boleh dipertikaikan, ya, ataupun mahkamah bukan forum yang sesuai untuk mempertikaikan. Selain daripada itu, saya ingin juga menyebutkan bahawa ketika kita berhadapan dengan jerebu, tak silap saya ada juga dikemukakan ataupun disebut soal darurat jerebu, kan, tapi tidak melalui persidangan Yang Bertuan Agong. Jadi saya rasa itu tidak termasuk dalam kerangka darurat yang disebut dalam perlembagaan. Tetapi apa pun sudah pastilah, terutama dalam era teknologi maklumat ini sekarang ini, rakyat semuanya nampaknya sedar dan tertanya-tanya apa itu darurat, mengapa dan sebagainya, dan saya fikir ini satu benda yang baik. Sebab itu kita harus mengingatkan rejim yang ada supaya jangan mengambil pengalaman ataupun apa yang berlaku yang lepas. Sebab bagi contoh tahun 69 dan sebagainya, itu ketika itu tak ada internet. Ketika itu rakyat hanya dibekalkan oleh maklumat sama ada oleh RTM, itu satu-satunya stesen radio TV yang ada, dan akhbar yang semuanya dikawal oleh kerajaan. Sekarang sudah tidak begitu lagi, ya. Dan saya melihat kalau betul pun nanti diisytiharkan, saya tidak fikir Muhyiddin Yassin ni akan selamat, ya. Sudah ada yang buat lawak, ya. Dia kata kami kerajaan masuk kuk atap, kami lari, kami keluar ikut emergency exit. Jadi saya tak nampak ini akan menyelesaikan, bahkan mungkin akan lebih meletakkan Muhyiddin Yassin dan kawan-kawan dia dalam gaung yang lebih dalam lagi, ya. Sebab itu saya tidak terkejut apabila malam ini tidak ada pengumuman rasmi ataupun live announcement seperti yang dijadualkan, dan raja-raja dikatakan ataupun Yang Bertuan Agong dikatakan akan berbincang dengan raja-raja Melayu yang lain. Sebab kalau kita lihat balik pun tahun 69 sebagai contoh, Tunku Abdul Rahman, ya, menulis selepas beliau tidak lagi menjadi Perdana Menteri, membangkitkan isu bagaimana yang di Bertuan Agong ketika itu, Sultan Terengganu, ya, tahun 69, bertanya kepada Tun Razak. Itu pun heran juga, sebab kita tahu Tunku Abdul Rahman masih Perdana Menteri ketika itu, selepas pilihan raya masih lagi, dia belum dilantik sebagai kerajaan baru, tetapi dia masih Perdana Menteri. Tetapi yang membawa ataupun bawa syur nasihat kepada Yang Bertuan Agong ialah timbalan Perdana Menteri ketika itu, yang sebenarnya bukan timbalan pun, sebab yang ada ketika itu ialah caretaker government yang Tunku Abdul Rahman sebagai Perdana Menterinya. Jadi kabinet sudah tidak ada. Jadi Tun Razak datang pergi menghadap Yang Bertuan Agong, menasihatkan supaya diisytiharkan darurat, dan dikatakan Yang Bertuan Agong bertanya mengapa perlu diisytiharkan darurat di seluruh negara, sedangkan yang bermasalah hanya di Kuala Lumpur, ya. Tak apalah, ini satu perkara yang saya fikir akan menjadi isu yang akan dikaji oleh para pengkaji, para sejarawan terutamanya. Dan saya tahu sebab saya ada membuat sedikit kajian di sini, di Arkib Negara masih ada lagi dokumen-dokumen yang belum lagi diklasifikasikan, ya. Jadi kita menunggu, dan ini antara isu yang barangkali akan juga dibangkitkan sekarang apabila pertemuan ataupun
2 jam, begitu lama ya. Saya ingat lebih lama daripada pertemuan sebelum mesyuarat kabinet. Saya dapat signal kata ada beberapa isu dan soalan daripada rakan-rakan pendengar dan pengikut Facebook Live ini. Apakah maksudnya Yang Tuan Agong memperorok Parlimen dalam konteks perlembagaan kita? Perorok ni maknanya diberhentikan, digantung lah. Dengan bahasa yang mudah lah, berhenti. Jadi itu diperuntukkan oleh perlembagaan dan tak semestinya berlaku hanya ketika darurat. Jadi walaupun ni keadaan agak luar biasa lah, tapi tak pernah berlaku sekarang ini. Tapi boleh dibuat. Maknanya Yang Tuan Agong ada kuasa seperti itu. Maknanya untuk memberhentikan sidang parlimen itu. Boleh ya. Sudah pastilah dengan biasanya saya kerajaan lah, tidak dilakukan secara bersendirian ataupun tanpa nasihat. Masa tu yang akan jadi ketua negara yang mentadbir? Tak ada, ini parlimen. Parlimen. Maknanya sidang parlimen itu. Proceeding di parlimen. Itu yang diberhentikan, ditangguhkan dan sebagainya lah. Ya. Jadi maknanya diberhentikan. Jadi benda itu boleh berlaku hatta di luar darurat pun, sebab perkara 55 dalam perlembagaan tidak menyebut soal darurat. Ya, dan tak bergantung pada darurat. Jadi artinya, sebab itu saya katakan tadi, secara teknikal parlimen tidak digantung sebenarnya, cuma fungsinya mungkin dibataskan, ataupun kerajaan itu boleh buat undang-undang tanpa parlimen. Jadi di situ yang mungkin orang melihat sebagai kesan yakni bahawa darurat itu menggantung parlimen, yang saya rasa ya tak salah lah. Tapi secara teknikal dia perlembagaan tidak mengatakan kesannya ialah menggantung, tidaklah. Darurat, bolehkah Yang Tuan Agong menolaknya? Itu isu yang saya sebutkan tadi. Di kalangan sarjana sudah lama benda ini diperdebatkan sama ada yang di-Pertuan Agong bound by the advice of the Prime Minister atau tidak. Sebab kalau kita lihat kes Kalau Meningkan yang satu kes yang mencabar kesahihan, legitimacy dan legality tahun 1968 itu, mahkamah tidak buat keputusan di situ. Dia masih open question. Artinya Yang Pertuan Agong masih boleh mempersoalkan. Sebab itu saya fikir apa yang dilakukan oleh Yang Pertuan Agong pada tahun 69 sewaktu diminta satu yang wajar ataupun dia boleh tolak. Dia boleh tolak. Ya. Terutama sekarang kan, kalau dahulu mungkin alasannya mungkin raja tidak ada akses kepada maklumat dan sebagainya. Sekarang ini dengan internet, dengan WhatsApp dan sebagainya, duduk dalam gua, dia ada penasihat dia. Jadi saya atau Yang Pertuan Agong boleh menolak Perdana Menteri itu. Sekarang beri contoh kan, dia sekarang ni belum diselesaikan lagi isu soal question mark over his majority itu tak diselesaikan lagi. Jadi kalau kita benarkan, if we say yes to this man, maknanya seolah macam kita pertahankan dia, dan ini satu perkara yang tidak wajar. Dan sebab itu saya melihat kononnya ada rundingan Yang Pertuan Agong dengan raja-raja yang lain, satu perkara yang logical dan masuk akal, terutama dalam keadaan bahawa Yang Pertuan Agong tertakluk kepada perkenan ataupun the pleasure of the rest of the rulers. Dan di situ tak disebut apa yang membolehkan Yang Pertuan Agong dipecat daripada jawatan. Jadi maknanya kuasa yang begitu besar dan mutlak kepada majlis raja-raja untuk sama ada dan sebagainya lah. Itu. Kalau parlimen digantung, bagaimanakah dengan pembentangan bajet 2021? Saya kata tak digantung, tinggal lagi oleh kerana yang di-Pertuan Agong ya. Jadi kita tahulah bila Yang Pertuan Agong siapa yang buat kan, bukan Yang Pertuan Agong personally kan. Dan saya tak nampak dia boleh berlaku macam itu. Dan ini sebenarnya masalah dengan kerangka perlembagaan kita ni, dia tidak menyediakan mekanisme itu. Ya. Yang Pertuan Agong ni bukannya Superman, maknanya dia boleh buat sendiri semua. Jadi kalau katakan Yang Pertuan Agong buat itu, bukan dia buat, kerajaan yang buat. Ini masalah dengan darurat ini. Ini masalah darurat ini. Ya, Mageran tu tanam
Bukannya ada disebut dalam perlembagaan. Ya. Dan mungkin ada beberapa legal question yang boleh bangkitkan mengenai mageran itu. Mageran ni satu bentuk saja, macam kata Colgate kan. Ini ubat gigi, brand Colgate, brand apa Modali kan, benda lah, ataupun Sensodyne kan. Tapi itu ubat gigi kan. Jadi mageran ni satu badan yang diwujudkan bila ada darurat. Tak seperti nama darurat, tak seperti nama mageran, mungkin nama lain. Tapi sekarang isunya adalah siapa? Sudahnya Perdana Menteri lah, kebiasaannya Perdana Menteri lah. Ini yang bahayanya. If the Agong say yes to the request ataupun to the recommendation by Muhyiddin Yassin, nanti timbul persepsi bahawa Perdana Agong pertahankan dia. Dan ini sekarang ni dipersoalkan, keberadaan dia sebagai Perdana Menteri dipersoalkan. Ya. Macam dan COVID di Selangor pun saya membaca media, laporan media, ya, setengah tempat di Selangor tidak sepatutnya diisytiharkan sebagai kawasan merah pun. Ada 1-2 kawasan yang saya tahu memang tidak ada kes di situ. Kan? Jadi apa yang berlaku di Selangor dilihat sebagai semacam disengajakan untuk apa nama itu? Untuk ya, sebab Selangor di bawah Pakatan Harapan kan. Dan tadi saya menerima telefon daripada seorang rakan di Selangor yang jelas bimbang tentang apa jadi pada kerajaan Selangor kan. Saya kata tak ada masalah sebab yang pertamanya belum lagi, yang keduanya kalau berlaku darurat pun dia kena ada satu undang-undang yang lain untuk federal masuk di Selangor itu. Macam di Kelantan dulu, bukannya boleh secara umum dengan darurat lepas tu buat tak. Jadi ini yang saya fikir akan menimbulkan masalah ataupun menjadi masalah kepada siapa yang nak buat tu, bukannya direct terus masuk maksudnya ke Selangor dan ambil alih. Sebab itu yang saya fikir mereka bimbang, dia takkan berlaku seperti itu. Kesan darurat kepada kuasa kerajaan negeri. Kuasa kerajaan negeri yang dibenar ataupun apa yang boleh dibuat di bawah perlembagaan dalam darurat ialah bahawa Parlimen boleh buat undang-undang atau mengambil tindakan di atas perkara-perkara yang telah pun diletakkan di bawah jurisdiction ataupun bidang kuasa negeri. Ini yang menjadi kebimbangan. Ini boleh berlaku. Jadi bila dah darurat, makanya kerajaan pusat sebuah darurat itu boleh buat perkara ataupun buat undang-undang melalui ordinan tentang subject matter ataupun perkara yang sepatutnya atau dalam keadaan biasa adalah milik kerajaan negeri, kecuali tadi tu agama adat istiadat Melayu ataupun kedudukan native Sabah dan Sarawak tadi tu. Kalau darurat tu maksudnya kuasa Menteri Besar dan Exco tu masih wujud. Masih wujud. Tapi kecuali kalau dia dah diambil alih macam di Kelantan dulu tu. Memang tujuannya begitu kan. Jadi itulah seorang pegawai dia dihantar ke Kelantan untuk jadi ketua pentadbir dan sebagainya. Ya. Kenapa Prof Syam Rahayu dan pensyarah-pensyarah lain gemar menggunakan frasa kuasa prerogatif sedangkan perlembagaan dengan jelas menghadkan kuasa-kuasa Raja Melayu? Saya tak tahulah. Tapi saya tidak melihat kuasa darurat ni kuasa prerogatif pun. Sebab perlembagaan tak kata begitu. Prerogatif ni satu perkara yang memang hak dia inherently belong to that office dan tak ada sekatan. Itu prerogatif. Suka hati saya lah kan. Macam contohnya hak Perdana Menteri atau Menteri Besar untuk memecat menteri atau exco itu hak Menteri Besar, ada undang-undang. Ya. Walaupun kenyataannya lain atau tak soalan, tetapi memang itu prerogatif. Maknanya betul lah kalau disebut begitu. Tapi dalam soal ini, dalam soal darurat ini bukan prerogatif, bukan. Ya. Dan memang telah menjadi perbahasan. Sama ada nasihat atau tidak, sama ada sendiri atau tidak. Mungkin kalau umpamanya dengan tiba-tiba Perdana Menteri dah tak ada ataupun kerajaan tu dah tidak wujud kan, berlaku gempa bumi yang tinggal hanya Tan Agong saja, mungkinlah. Itu saya fikir satu senario, satu suasana yang logikal bagi saya untuk membolehkan Tan Agong bertindak kan. Tetapi keadaan itu maknanya terlalu bagi likelihood atau kemungkinannya tidak, saya rasa tidak mungkin berlaku begitu ataupun sukar berlaku, tetapi boleh berlaku kan. Tapi nak mengatakan prerogatif, memang saya sendiri pun agak barangkali tertanya-tanya sebab berbahaya yang jelasnya, berbahaya untuk kita
meletakkan kuasa darurat ni sebagai contoh, sebagai prerogatif. Sebab kalau suka hati dia ataupun lain dengan kuasa agama, itu prerogatif betul. Sebab memang perlembagaan membenarkan raja-raja untuk melaksanakan kuasa tanpa nasihat ataupun against advice. Jadi itu boleh, tetapi ini tak disebut. Ya. Kalau macam kes di Kelantan tu, adakah bila Parlimen buat usul untuk darurat di Kelantan tu kena tanya Sultan Kelantan dulu ke mana? Ataupun just Parlimen saja? Tidak, itu tidak. Sebab raja-raja perlembagaan, maksudnya selagi tidak menyentuh bidang kuasa raja sebagai ketua agama dan ada Islam Melayu di situ, tak ada masalah lah. Sultan Kelantan tak boleh halang. Tak, sebab dia adalah raja perlembagaan. Maknanya pentadbiran Kelantan dia bukan di bawah direct di bawah sultan. Jadi apa yang berlaku di Kelantan pada tahun 77 itu begitulah. Tak boleh halang darurat. Tidak. Dan tidak menjejas sultan pun. Apa yang berlaku ialah seorang dari pentadbiran saja, pentadbiran negeri yang pada kebiasaan dijalankan oleh kerajaan negeri dan sebagainya, diambil alih oleh kerajaan pusat melalui seorang pegawai yang dihantar ke Kelantan. Ya. Kesan darurat kepada ekonomi, pekerjaan rakyat, bisnes. Kesan mungkin ada, sebab baik tidak baik itu tidak dapat dipastikan. Tetapi apa yang menjadi problem, yang menjadi masalah ialah sebab kerajaan buat peraturan undang-undang itu tidak melalui Parlimen. Jadi darurat itu membenarkan kerajaan buat undang-undang tanpa ke Parlimen. Jadi tak ada bahas, tak ada apa. Ini macam diktator lah. Di situ betul lah. Ya. Dia buat undang-undang, suka hati dia buat decree lah, di-issue decree. Jadi macam circular tu sifatnya undang-undang. Perkeliling tu sifatnya undang-undang, seolah-olahnya kan. Jadi itu yang jadi problem. Jadi soal sama ada dia ada kesan kepada rakyat dari segi ekonomi dan sebagainya, itu satu perkara yang kita tengoklah apa isunya dan bagaimana dia dilaksanakan. Mungkin baik, mungkin tidak baik kan, sebab tak ada perbincangan. Kalau di Parlimen kan itu membenarkan ahli Parlimen untuk meneliti, untuk mendebatkan, dan mungkin kalau bil itu tidak munasabah ataupun lemah dan sebagainya, Parlimen boleh tolak, tak luluskan. Jadi kalau dan itu tak boleh berlaku dalam darurat. Jadi kalau umpamanya dia buat satu ordinance untuk menyelamatkan koloni sebagai contoh kan, jadi tak boleh kata apalah, sebab itu dah kuasa darurat sebagai contohnya. Kalau tiba-tiba ataupun pentadbiran yang diwujudkan selepas isytihar darurat tadi nak menyelamatkan koloni sebagai contoh kan, atau nak mengecualikan kelas tertentu daripada rasuah sebagai contoh, boleh dilakukan dengan undang-undang itu. Atau nak menahan orang ke, nak merampas ke dengan buat undang-undang atau melalui kuasa darurat tadi. Darurat di Kelantan tu dia bincang di Parlimen, dapat undi, tapi yang kes yang untuk Muhyiddin ni dia direct pada Yang Bertanggung. Kenapa dia tak buat sidang? Ini kita tidak tahu macam mana, sebab yang pertamanya akan dibuat satu peristiaran dulu, lepas tu apa dia punya detail dan sebagainya itu kita tengoklah kan. Sebab di Kelantan tu diisytihar dulu kan, selepas ketika itu berlaku demonstrasi dan sebagainya di Kelantan yang saya rasa memang ditaja lah kan. Itu saya katakan tadi, masalah satu lagi darurat ialah apa yang dikatakan sebagai ketidakstabilan huru-hara itu boleh diwujudkan, boleh ditaja, boleh dilakonkan. Saya ingat siapa yang biasa dengan reformasi tahu kan, siapa yang buat kacau, siapa yang bakar kereta dan sebagainya kan. Jadi ini yang kita tahu, yang kita bimbang. Dan kita tak mau benda ni orang kata di stage manage untuk mengesahkan satu perkara yang kesannya kepada kita tu cukup hebat. Jadi untuk isytihar darurat ni tak perlu undi Parlimen macam di Kelantan dulu. Kita tak tahu apa yang berlaku selepas, dan kita menunggu apa yang dia nak buat, sebab setakat ini nampaknya tak berjalan lagi. Dari sudut perlembagaan? Tak, sekarang belum tak ada keputusan, tak ada lah. Sebab Agong tangguh lagi kan. Jadi kita tak tahu apa yang berlaku dalam 2 jam menghadap slot menghadap Perdana Menteri dengan Tan Agong. Kita pun tak tahu apa berlaku, apa yang dibincangkan. Tapi 2 jam tu saya fikir agak menarik lah. Dan tak ada apa-apa sampai tu. Jadi nampak macam setakat ini tak berjalan lah. Dan kalau tak berjalan,
Ini satu kebaikan juga. Saya fikir di situ yang kebaikannya sebenarnya bila tak berjalan ataupun tak ada apa-apa selepas itu, publik akan discuss. Dan ini akan mungkin memperkuatkan seruan dan desakan supaya say no untuk Muhyiddin kan, on this darurat kan, sebab dia dan kabinet dia. Dan ini saya katakan tadi, kalau akhirnya dia gagal untuk dapat benda ni, saya fikir Muhyiddin ni deep trouble lah. Susah lah bagi dia, sebab apa lagi nak dipertahankan kan. Itu dia. Boleh? Doktor, apa pembahagian darurat dalam perlembagaan? Tak ada. Sebab darurat ni satu benda yang kita faham sebagai satu turbulent lah, suatu kacau bilau, tidak stabil, yang boleh jadi politik, boleh jadi banjir, boleh jadi puting beliung, boleh jadi tsunami, boleh jadi ekonomi, boleh jadi penyakit, wabak dan sebagainya. Itu disebut dalam tafsiran darurat yang diberikan oleh mahkamah. Perlembagaan tak kata apa-apa, cuma dia mengancam. Cuma yang jadi pening kita ialah bila perlembagaan mengizinkan darurat diisytiharkan sebelum dia berlaku. Jadi kalau kita ada seorang Perdana Menteri yang trauma, yang takut, yang ada mimpi ngeri sendiri, dan dia, Agong setuju dengan dia, memang kacau lah. Sebab diizinkan, walaupun tak wujud, tetapi imminent danger. Dan imminent ni siapa nak ukur kan? Mahkamah pun tak boleh nak ukur, siapa pun tak boleh ukur kan? Hanya dia saja. Ini memang problem dengan darurat ni. Kita tak menafikan keperluan dia, tetapi yang masalahnya macam mana dilaksanakan, itu yang problem. Jadi ini yang problem sekarang ni. Yang bukan sekarang, memang selamanya darurat ni jadi problem itulah. Walaupun kita tak menafikan, orang kata alasan moral kenapa benda tu patut wujud. Jadi kita akur sangat, orang politik ni bukannya semua wali kan, jadi semuanya nak kekal berkuasa. Adakah darurat itu akan menjadi perintah berkurung? Mungkinlah, macam-macam lah. Bila sebab kuasa tu dah diberikan kepada pusat, macam-macam dia boleh buat. Dia boleh perintah ke orang tak boleh keluar rumah, dia boleh buat perintah berkurung, dia boleh buat larangan rentas negeri kan. Sebab hari itu kalau kita perhatikan mula-mula, saya rasa ramai masih ingat ada negeri yang membantah, ada negeri yang tak ikut kan. Sebab dia kata ni bidang kuasa negeri dan sebagainya, atas alasan bahawa dalam perlembagaan kita, bidang kuasa kesihatan ini benda yang dikongsi, ataupun state pun ada stake, ataupun ada bidang kuasa. Jadi dengan ada darurat sebagai contoh, kalau darurat, maka benda ni dia akan langgar saja. Mana state setuju tak setuju, kena buat. Jadi macam contoh di Selangor baru ni yang bantah soal red zone tu, dia tak boleh bantah lagi sebab darurat. Jadi darurat ni macam orang kata borong semua. Macam orang kata pukat rimau lah. Semua sekali. Jadi yang jadi masalah kepada kita yang prihatin kepada limited government tu, ataupun check and balance. Itu masalahnya. Saya fikir kita dah panjang berbincang dah. Saya ingat dah hampir atau lebih 40 minit kita bincang soal ini. Jadi saya rasa apa pun perasaan kita sekarang, apa yang penting ialah bahawa episod ini memberikan kita kesempatan untuk kita belajar. Dan sudah pasti je apa yang berlaku sekarang ni memberikan suatu dimensi barulah kepada kefahaman kita tentang perlembagaan, khususnya mengenai darurat. Jadi dia berbeza dengan apa yang kita lihat sebelum ini, yang saya katakan tadi daripada zaman British sampai tahun 77 itu berbeza. Jadi ini akan menambahkan lagi angle, sudut, bagaimana kita memahami itu. Dan saya fikir malam ini kita telah pun sedikit sebanyak meninjau beberapa isu, dan saya rasa tidak banyak grey areas dalam soal ini. Cuma soalnya sekarang, setakat mana kita committed dengan demokrasi itu sendiri. Kalau kita committed dengan demokrasi, saya fikir tidak perlu. Dan saya fikir kalau hanya setakat COVID, kita boleh lakukan dengan cara ada pentadbiran yang fokus. Jadi saya setuju dengan Datuk Dr. Lokman Hakim tadi, yang saya ingat memberikan kritikan yang cukup pedas kepada Kementerian Kesihatan, yang
Itu harus dipikirkan, dan saya rasa beberapa hari yang lepas Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar sendiri ada menyebut soal itu. Soal kekeliruan dan kecelaruan dalam soal mengenai COVID ini, dan sebab itu saya melihat tidak perlu kita buat darurat, ya. Jadi ini macam nak pukul lalat dengan tukul besi. Tak patutlah, ataupun tak wajar. Jadi sekian. Assalamualaikum. Jumpa lagi dalam topik dan isu yang lain. Terima kasih.